Hari ini, mari pelajari firman Tuhan dengan khutbah bertajuk Kata-kata yang membawa berkat. Dalam Alkitab, ada banyak ajaran Tuhan yang beritahu kita bagaimana umat Tuhan berbeza dengan orang di dunia. Pertama sekali, perbezaan yang nyata ialah kata-kata yang diucapkan. Sebab itulah Tuhan berkata, ucaplah selalu kata-kata yang membawa berkat. Esau ialah contoh yang mengucapkan kata-kata yang menyebabkan dia kehilangan berkat. Apabila dia menangis dengan keras dan berkata kepada bapanya, "Kembalikanlah aku berkat." Bapanya menjawab, "Aku telah memberi adikmu Yakub semua berkat." Lalu dia berkata, "Adakah bapa tiada lagi berkat untukku?" Bapanya berkata, "Tiada lagi." Pendek kata, orang yang mengucapkan kata-kata iman ialah orang yang tahu mengucapkan kata-kata yang membawa berkat. Pada mulanya, apabila Tuhan berfirman, "Jadilah terang," apa yang berlaku? Terang itu jadi, bukan? Kata-kata mempunyai kuasa misteri. Walaupun sesuatu yang menjengkelkan berlaku di rumahmu, cuba tahanlah lidahmu. Saya fikir adalah baik jika kita memikir apa yang baru berlaku walau seminit pun dan baru bercakap. Saya percaya ini akan membawa hasil yang lebih baik. Kata-kata tidak hilang sebaik sahaja diucapkan. Mungkin bagi kita, kata-kata yang diucapkan akan hilang kerana ia tidak kelihatan dan tidak direkodkan. Tetapi ia masih wujud terapung-apung di suatu tempat. Ini ialah prinsip bagaimana peranti rakaman dicipta. Walaupun kata-kata tidak dapat dilihat, suara dapat direkam. Walaupun itu kata-kata seseorang beberapa tahun dahulu, rekod itu dapat dikeluarkan dan dimainkan semula. Jadi janganlah sebut kata-kata secara lalai dalam kehidupan seharian. Alkitab mengajar kita bahawa orang Kristian harus ucapkan apa yang bawa berkat dalam kehidupan Kristian. Kita harus ucapkan kata-kata yang bawa berkat. Janganlah sebut apa yang bawa hukuman atau kutukan. Betul? Mari kita lihat buku Yakobus bab 1. Bab 1 ayat 19 tertulis, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah bagaimana? Cepat untuk mendengar." Maksudnya, dengarlah baik-baik apa yang orang lain cakap. Cepatlah untuk mendengar, tetapi bagaimana? Lambat untuk berkata-kata. Fikirkanlah sekurang-kurang 10 atau 20 kali, adakah perkataan yang akan aku ucapkan nanti menyesalkan? Fikirkanlah ini baik-baik. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga, bagaimana? Lambat untuk marah. Sia-sia untuk menyesal selepas melepaskan kemarahan, kerana Anda telah banyak melukai orang itu. Walaupun Anda pergi meminta maaf dengan berkata, "Saya minta maaf, tolonglah maafkan saya," dan dimaafkan, parut kesakitan itu akan kekal tinggal. Sebab itulah Alkitab mengajar kita supaya lambat marah. Semasa hidup, pasti ada sesuatu yang menimbulkan kemarahan. Apabila orang tidak bertindak mengikut kehendak, fikiran, dan keinginan kita, serta situasi di sekeliling tidak seperti yang kita inginkan, kita berasa jengkel dan kurang senang hati. Kalian semua, setiap kali hal itu terjadi, janganlah lupa bahawa bumi ini ialah penjara rohani. Semuanya buat kita berasa tidak selesa. Keadaan ini dan itu buat kita rasa tidak selesa. Jadi, bukankah kita harus pergi ke syurga yang tiada hal yang buat kita berasa marah, sedih, dan jengkel?
Umat surgawi harus hidup menurut ajaran Tuhan, walaupun mereka tinggal di bumi yang tidak selesa. Mari kita baca ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. 10 atau 20 minit kemudian, mungkin kita akan menyesal dan berfikir, aku tidak patut marah. Namun, apabila situasi yang sama berlaku lagi, kita mengulangi hal itu. Tuhan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian sudah mengetahuinya. Jadi, hari ini Dia memberi kita message ini melalui para nabi, bukan? Anak-anak Tuhan haruslah lambat marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh bagaimana melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Namun, sesetengah ahli salah berfikir, aku perlu dibaptis serta menyambut hari Sabat dan Paskah. Tapi aku tidak perlu ikut ajaran moral. Namun ada tertulis, orang yang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita mesti amalkan firman Tuhan. Jadi hari ini, kita juga harus mengamalkan ajaran Tuhan tentang cara bercakap. Mari lihat buku Yakobus bab 3. Bab 3 ayat 1 tertulis, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antaramu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahawa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat jaga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sini, Tuhan menyuruh kita agar berhati-hati tentang cara menggunakan lidah melalui Alkitab, bukan? Kita harus fikir beberapa kali sebelum kita mengucapkan sesuatu. Kerana kita mungkin ada penyesalan besar jika kita mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Janganlah kita cepat meluahkan perasaan tanpa penapisan hanya kerana berasa sakit hati, marah, atau kecewa. Seterusnya, mari buka buku Efesus bab 4. Ayat 29 tertulis, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi bagaimana? Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah,
hendaklah bagaimana dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita disuruh buang semua perkara itu. Perkataan kotor ialah perkataan yang berbahaya. Perkataan yang baik untuk membangun ialah perkataan yang memanfaatkan. Lebih baik jangan sebut apapun yang berbahaya. Bumi, yaitu penjara rohani, yang tidak kita mahu tinggal, tidak direka untuk hidup menurut keinginan. Sama seperti semuanya adalah buruk dan kurang selesa di penjara di dunia, penjara rohani pun sama. Namun, Tuhan memberitahu kita, anak-anak syurgawi, agar jangan bertindak seperti orang dunia, walaupun kita tinggal di planet kesulitan. Bukan? Teruskan dengan ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu bagaimana? Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, untuk kita hanya sebut apa yang bermanfaat untuk membangunkan orang lain, Tuhan suruh kita banyak menginjil. Marilah pergi ke syurga. Marilah terima keselamatan. Marilah diampuni dosa. Marilah terima kehidupan kekal. Jauhilah perkara jahat. Semua ini berada dalam ajaran Tuhan. Jika kita banyak mengucapkan kata-kata ini, kita dapat membangunkan orang, bukan? Semoga semua anak syurgawi dapat banyak menyampaikan firman Tuhan kepada jiran dan sesiapa pun yang kita temui. Buku Efesus, bab 5, ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Tuhan, seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, dan hiduplah bagaimana? Di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dengan demikian, kita tidak akan ucapkan apa yang berbahaya. Marilah kita sentiasa semak status rohani kita. Jika seseorang nampak baik terhadap orang lain, tetapi tidak terhadap Anda, sila berfikir, aku patut dilayani sebegitu, kerana aku seorang pendosa syurgawi. Kenapa aku mahu dilayani? Jika kita berfikir, Tuhan, aku seorang pendosa, kita pasti tidak berasa tersinggung terhadap hal itu. Salah satu ajaran ibu ialah tinggi hati bermaksud mudah tersinggung. Apabila kita tinggi hati, kita berasa tersinggung. Kita harus berfikir, Tuhan, aku seorang pendosa. Aku bersyukur kerana boleh pergi ke syurga. Aku sedang menyaksikan kemuliaan Yerusalem baru yang Rasul Yohanes pun tidak berani lihat. Apa yang lebih diberkati? Dia menyapa orang lain dengan begitu baik, tetapi dia melewati aku tanpa menyapa. Aku tersinggung. Daripada fikir sebegitu, tidak bolehkah kita menyapa dulu? Apabila kita lupa bahawa kita pendosa, kita tersinggung apabila menghadapi situasi sebegitu. Namun, kita harus selalu berfikir, seperti dalam buku Lukas, Tuhan, aku seorang pendosa. Kita pendosa yang telah terima kebenaran untuk mengenal Tuhan sebetulnya pada zaman Roh Kudus. Kita harus bersyukur kerana dibenarkan hidup pada zaman ini untuk melihat kemuliaan Bapa Ansang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem baru yang suci. Janganlah tersinggung terhadap apapun. Kita sudah banyak kali mempelajari bahawa bumi ialah kota perlindungan dan berkata amin kepada fakta bahawa kita ialah pendosa. Tetapi angin kita cepat berubah apabila sesuatu berlaku. Apabila kita melihat semuanya dengan iman, semuanya akan bermaksud akal. Salah faham pun tiada dan semua dapat difahami.
Dalam buku Efesus bab 4 ayat 31, Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemudian, bab 5, sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Jika Tuhan ambil berat kemuliaan dan keselamatan sendiri, Dia tidak akan menyerahkan diri. Dia tidak akan ambil tempat seorang pendosa. Dia tidak akan memikul salib atau mengorbankan diri dengan mati di atasnya. Buku Yesaya bab 53 berkata bahawa semuanya itu adalah untuk kita. Oleh kerana pelanggaran kita dan oleh kerana kejahatan kita. Itulah sebab Dia disalibkan dan disebat. Tuhan tidak bercacat dan tidak bernoda. Semasa menjalani kehidupan, sering ada situasi yang tidak diingini, sulit, dan menjengkelkan. Kadangkala situasi ini ialah hasil daripada salah faham. Kadangkala situasi ini disebabkan oleh perbuatan yang disengajakan. Namun, dalam semua situasi itu, Tuhan minta kita agar bertahan dan hanya ucapkan apa yang membangunkan. Janganlah berfikir, dia pasti ada sengaja untuk menyusahkan aku. Jika anda berasa marah terhadap seseorang, lalu curahkan apa sahaja yang terlintas dalam hati, itulah kesilapan besar. Kita sepatutnya lambat bercakap. Alkitab berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kata-kata mempunyai kehidupan. Sebaik sahaja kita buka mulut, ia menjadi benih dan terus tumbuh. Walaupun anda berbisik tanpa seorang pun di sekeliling, inilah rahsia kita berdua. Siapa dengar? Ada pepatah Korea, tikus mendengar pada waktu malam dan burung pada waktu siang. Nampaknya tiada orang mendengar, tapi ada seseorang sedang mendengar. Ada pepatah, lantai dan dinding bertelinga belaka. Berhati-hatilah dengan ucapan kita. Walaupun kita bercakap di tempat yang hanya terdapat 2 orang, lebih baik jangan berbicara jika perkataan itu tidak membangun. Lebih baik tidak berkata apa-apa pun. Ini kerana kita akan dihakimi menurut setiap perkataan yang kita ucapkan. Mari kita lihat buku Matius bab 12 ayat 35. Ayat 35 tertulis, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, maksudnya mengucapkan kata-kata yang baik, dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat, maksudnya mengucapkan kata-kata jahat, daripada perbendaharaannya yang jahat. Orang yang baik hanya menyimpan perkataan yang baik dan diberkati di pembendaharaan, kerana mereka dilatih oleh ajaran dan firman Tuhan dalam Alkitab. Kita tidak tahu isi hati orang lain, tapi kita dapat tahu melalui kata-katanya. Orang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, yaitu setiap kata yang tidak berguna yang diucapkan, harus bagaimana dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kerana menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Yesus memberi ajaran ini dengan jelas. Jadi, apakah yang Tuhan suruh kita selalu lakukan? Bersukacitalah senantiasa. Bergembiralah dalam setiap keadaan. Apakah ajaran Alkitab bagi kita dalam segala hal? Mengucap syukur. Akhirnya, kita akan sadar bahawa Tuhan biar semuanya berlaku agar akhirnya memberkati kita. Tanpa apa-apa cabaran berlaku, kita tidak akan membezakan antara yang baik dan yang jahat. Namun, untuk kita menyedari berkat Tuhan, Tuhan kadang-kala merendahkan kita
buat kita lapar, menyebabkan kita rasa kurang. Jika Tuhan hanya memilih orang yang paling cemerlang di dunia menjadi anak, apa akan terjadi? Dalam mataku, kalian semua kelihatan seperti orang yang paling cemerlang di dunia. Kalau tidak cemerlang, dapatkah Anda datang ke sini? Namun, orang di dunia mempunyai standar sendiri mengenai siapa yang cemerlang. Standar mereka berbeza dengan standar Tuhan. Kalian semua di sini mengasihi Tuhan dan dapat berubah melalui ajaran Tuhan. Namun ada orang tidak dibenarkan datang ke sini kerana mereka tidak dapat berubah, walaupun Tuhan sudah beberapa kali merahmatinya. Jadi Tuhan tidak menjemput mereka ke sini. Telinga mereka tidak dibuka untuk datang. Dikatakan bahawa mata dan telinga kita diberkati kerana Tuhan telah membuka mata dan telinga kita. Sebab itulah kita dapat datang ke sini, bukan? Jadi marilah kita menjadi orang yang memberi kesyukuran, kemuliaan dan pujian kekal kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Dalam buku Lukas bab 23, kata-kata penjahat di sebelah kanan sama berbeza dengan perompak di sebelah kiri. Dia mengatakan apa yang terbaik. Ketika semua orang lain di sekeliling memfitnah dan menuduh Yesus, dia tidak terpengaruh. Tuhan membenarkan dia minda dan pemahaman rohani untuk mengenali Yesus sebetulnya. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus menjawab dengan rahmat, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus pasti sangat gembira ketika mendengar kata-kata iman yang begitu baik semasa dalam kesakitan, menumpahkan darah di atas salib. Janganlah kita juga mensia-siakan masa yang diberikan Tuhan di dunia fizikal yang kelihatan ini semasa mengambil jalan iman. Betapa hidup menderita dan susah di bumi pun, Tuhan telah memutuskan masa depan kita. Dia telah memutuskan sebuah tanah yang baik bernama Kanaan dan merancang tempat itu. Walaupun jalan ke sana lekuk-lekak atau tidak lancar dan hanya berbatu bata, bawah matahari yang terik, kita tidak perlu merungut. Selepas perjalanan ini, dunia rahmat yang mengalir susu dan madu akan terbentang di depan mata. Sebab itulah, kita harus sentiasa hidup dalam harapan. Dari pandangan rohani, dapatkah Kanaan dibandingkan dengan dunia yang akan kita pergi? Semua orang yang menuju ke sana harus dipenuhi kegembiraan setiap hari dan terus menjalani kehidupan seharian, menyanyi dan sukacita, bukan? Jadi, Alkitab berkata apa? Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jika kita sentiasa bersyukur dan bersukacita, kita dapat mengucapkan apa yang membangunkan. Marilah selalu jalani kehidupan seperti itu. Dalam sejarah Alkitab, ada contoh Esau yang tidak mengatakan apa yang membawa berkat, dan contoh penjahat di sebelah kanan mengatakan apa yang membawa berkat. 3 orang sahabat Daniel juga mengatakan apa yang membawa berkat. Walaupun dalam ancaman dihukum mati oleh Raja Nebukadnezar, mereka tidak menyerah, malah berkata, Raja Nebukadnezar, kami tidak akan sujud menyembah patung itu. Kami tidak menyembah dewa lain selain daripada Tuhan. Raja itu marah dan memerintahkan perapian dipanaskan 7 kali lebih panas daripada biasa. Orang yang membawa mereka bertiga ke perapian pun dibakar mati. Tetapi tiada seurat rambut pun di kepala mereka hangus walaupun dilemparkan ke dalam perapian. Mereka diselamatkan daripada perapian kerana Tuhan menyertai mereka. Seperti itu,
Kita juga harus dapat mengucapkan apa yang membawa berkat pada zaman ini. Mari lihat perkara ini dalam buku Daniel, bab 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Misak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Tuhan kami, yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja." Kata mereka, "Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja." Ayat 18, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahawa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Dari pandangan Raja, itulah pemberontakan terhadap perintahnya. Namun, dari pandangan iman, kata-kata Sadrak, Misak, dan Abednego adalah benar sekali, bukan? Itulah kata-kata yang membawa berkat. Mari lihat ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Misak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tenteranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Misak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kerana titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Misak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Misak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Selepas itu, apa berlaku? Ayat 25, katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Misak, dan Abednego, hamba-hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluarlah, datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Misak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka lihat bahawa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahawa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28 tertulis, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Tuhan Sadrak, Misak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka kerana mereka tidak mahu memuja dan menyembah Tuhan manapun kecuali Tuhan mereka." Bahkan Raja Nebukadnezar pun menerima kesedaran besar. Bukankah kata-kata mereka membawa berkat? Apabila kita melihat semuanya, kata-kata yang disebut dengan iman membawa berkat. Tuhan menunjukkan ini melalui sejarah 12 orang pengintip pada masa keluaran, bukan? Kata-kata 10 orang pengintip itu bukanlah kata-kata yang membawa berkat. Bagaimana pula dengan Yosua dan Kaleb? Mereka berkata, "Kita sedang menuju ke Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan mengikut pimpinan Tuhan. Jadi siapa berani melawan dia?" Kata-kata seperti itu, semua ialah kata-kata yang membawa berkat. Tuhan mendengar apa yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb, lalu berkata, mereka berdua layak memasuki tanah Kanaan. Mereka benar-benar tahu apa yang perlu diucapkan. Semasa hidup di bumi, kita mungkin juga diletakkan dalam situasi yang kelihatan tidak adil dan tidak menguntungkan, serta situasi yang tidak kita ingin hadapi. Namun, berdirilah selalu di sisi Tuhan dan lihatlah semuanya dari pandangan iman. Tuhan dapat mencapai semuanya. Mengapa Dia biar aku dalam situasi ini? Tuhan ingin kita supaya ingat firman dalam buku Ulangan bab 8 tanpa melupakannya. "Akulah yang merendahkan kamu dan kadang-kala buat kamu lapar. Bukannya aku tidak sayang kamu. Untuk memberkati kamu, aku begini memimpin kamu."
Namun, ada orang merungut terhadap Tuhan atas kesulitan kecil dan berkata, "Mari kembali ke Mesir." Mereka memberontak terhadap semua takdir Tuhan, jadi mereka mengucapkan kata-kata jahat. Mereka tidak tahu sebut kata-kata yang membawa berkat. Hari ini, Tuhan biar kita tahu bahawa setiap perkataan kita di Sion adalah benar-benar penting. Jadi janganlah kita curahkan apa yang cuai dengan emosi yang tidak ditapis. Tuhan berkata bahawa kita harus lambat bercakap. Maksudnya kita harus fikir sebelum bercakap. Ada perbualan antara pasangan dan ada perbualan antara ibu bapa dengan anak-anak. Dalam kehidupan seharian, kita sentiasa perlu bercakap dengan satu sama lain. Dalam situasi itu, kata-kata yang membawa berkat ialah kata-kata yang diucapkan dengan iman. Jika kita mengucapkan kata-kata iman, Tuhan akan menurunkan berkat dengan iman yang lebih besar. Jadi jika Anda berada dalam kesukaran, harap kalian mengembirakan bapa dan ibu dengan meningkatkan iman sendiri dan menjadikan lebih kuat. Semoga Anda banyak dirahmati melalui firman hari ini. Sekian, terima kasih.